pandangan, berkongsi maklumat berkaitan dengan ternakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua warga ternak yang saya kasihi. Saya Dr. Zaini bin Jamaluddin, merupakan admin kepada channel Bicara Ternak ini. Tujuan pewujudan channel Bicara Ternak ini adalah untuk kita sama-sama berkongsi pandangan, berkongsi maklumat berkaitan dengan ternakan, terutamanya bagi apa yang kita war-warkan sebagai food security ataupun keselamatan makanan negara kita. Kita sedia maklum bahawa satu dasar agro makanan negara telah digubal bagi tahun 2011 hingga 2020. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan pengembangan industri ternakan. Kita sedia maklum bahawa ramai di kalangan peternak, terutamanya peternak bunga putera, adalah secara kecil-kecilan. Oleh itu, tahun ini, tahun 2020 ini merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan dasar agro makanan negara ini. Tapi sejauh mana keberkesanan dasar ini sama-samalah kita pertimbangkan ataupun sama-samalah kita jawab sendiri. Saya tidak berniat untuk menyalahkan mana-mana pihak, tetapi apa yang perlu adalah muhasabah kepada apa yang kita lakukan. Saya ada mengikuti beberapa ruangan Facebook ataupun media sosial yang diterbitkan ataupun dibina, diwujudkan bagi tujuan pembangunan industri ternakan ini. Dan saya sebenarnya tidak aktif di dalam mana-mana channel ataupun mana-mana kumpulan. Cuma saya sebagai observer sahaja, pemerhati, yang mana saya mengumpul maklumat daripada itu, dan apa yang terdapat di dalam ataupun perbincangan yang dinyatakan ataupun dibincangkan di dalam kumpulan-kumpulan ini, kumpulan media sosial ini, kebanyakannya adalah berkaitan dengan, pertamanya adalah penternak baru yang baru ingin menceburkan bidang ke dalam bidang ini. Yang keduanya adalah dari aspek penjagaan kesihatan ternakan, dan yang ketiganya adalah daripada aspek pemasaran. Banyak masalah yang diutarakan di dalam kumpulan ini yang dibincangkan, dan ada antaranya yang sebenarnya boleh kita selesaikan bersama, dan ada kalanya ada permasalahan yang perlu mendapat bantuan daripada pihak kerajaan ataupun agensi-agensi yang terlibat. Sebagai contoh, apa yang dinyatakan di dalam Dasar Agro Makanan Negara 2011-2020 ni yang diterbitkan oleh Kementerian Industri Asas Tani. Kalau saya boleh rujuk, pertamanya adalah peningkatan pengeluaran bahan makanan ternakan. Ini juga antara isu yang dibangkitkan di dalam kumpulan-kumpulan media sosial. Sebagai contohnya, menyediakan insentif untuk menggalakkan peternak dan pihak swasta mengeluarkan fodder dan menggunakan bahan sampingan tempatan untuk rumusan makanan ternakan. Kita sedia maklum, terutamanya dalam situasi COVID-19 ini, banyak bahan-bahan mentah telah meningkat harganya, dan ini menjadikan antara isunya adalah sumber makanan ternakan yang meningkat, kos pemakanan ternakan yang meningkat. Memantapkan aktiviti R&D berkaitan pemakanan ternakan, khususnya penggunaan bahan mentah tempatan dalam rumusan makanan ternakan. Yang ini juga merupakan satu lagi isu sebenarnya yang pada saya masih belum dapat diselesaikan. Dan yang ketiganya, memberi penekanan kepada penghasilan rumusan makanan. Ini berkaitan dengan input lah pada saya. Ini berkaitan dengan input pengeluaran bahan makanan.
Jadi kalau kita lihat daripada satu aspek ini saja sekalipun, memang kita rata-rata penternak mempunyai pandangan yang sama, iaitu kita menghadapi masalah sumber makanan, bekalan makanan ataupun input pertanian yang semakin meningkat. Dan perkara ini tidak boleh diselesaikan secara berseorangan. Ia memerlukan kepada satu kerja kumpulan. Untuk itu saya rasa kita perlu untuk adakan, pandangan saya lah, kita perlu untuk adakan satu kumpulan perbincangan yang saya rasa memang secara kecil-kecilan telah diadakan, tetapi sejauh mana satu rumusan dapat dicapai, dan yang paling penting adalah tindakan kepada rumusan itu. Kita boleh berbincang, kita boleh adakan cadangan dan sebagainya, tapi sejauh mana kita melaksanakan cadangan itu juga merupakan satu yang penting. Banyak lagi sebenarnya yang ingin diperbincangkan berkenaan dengan industri ternakan negara ini. Untuk buat masa ini cukuplah sekadar saya rasa untuk kita fikirkan bagaimana cara mudah untuk kita menyelesaikan masalah input makanan ini. Saya percaya ada di antara rakan-rakan media sosial saya yang adalah keluarkan makanan ini secara kecil-kecilan, menjual kepada penternak-penternak lain, ya. Tetapi usaha untuk memperluaskan perkara ini. Saya nak tolak ke tepi perbalahan ataupun perselisihan faham antara penternak-penternak ini berkaitan dengan kaedah pemakanan, formula-formula dan sebagainya. Yang itu mungkin masing-masing mempunyai pengalaman sendiri dan juga mempunyai pandangan sendiri. Kita nak ambil satu jalan persamaan di mana semua pihak, terutamanya penternak bumiputera ini, dapat maju ke depan dan mengeluarkan hasil ternakan masing-masing mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh pasaran. Yang itu. Jadi saya rasa untuk kali ini cukup dulu untuk kita bincangkan. Kita akan bincangkan lagi berkenaan dengan pengembangan industri ternakan yang dinyatakan di dalam dasar agro makanan negara. Kenapa saya bangkitkan perkara ini sekarang? Kerana dasar agro makanan negara ini telah digubal pada tahun 2011 dan tarikh ataupun tempoh tamatnya adalah pada 2020. Jadi saya rasa pencapaian yang diharapkan masih lagi jauh ke belakang berbanding dengan negara-negara lain kalau kita ikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara ataupun FAMA sendiri, yang saya lihat laporan-laporannya. Baik, sekian saja untuk itu, dan saya mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan salam Aidiladha, selamat Hari Raya Aidiladha, selamat berkorban kepada semua umat Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.